الشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إنك أنت السميع العليم. إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله. Hai sekalian sahabat ummah muslimah yang dirahmati Allah, yang berada di dalam surah Al-Mubarak, yang berada di alam maya, yang berada dekat di hati walau jauh di mata. Mudah-mudahan kita semua berada dalam rahmat, lingkungan, limpahan kasih sayang daripada Allah Ta'ala, dan seterusnya dengan penuh kesyukuran, dengan penuh kenikmatan yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kita patuh dan taat di atas segala suruhannya dan cuba sedaya upaya untuk menghindari segala larangannya. InsyaAllah itu adalah sebaik-baik hamba. Baik, bagi meneruskan kuliah kita pada pagi ini, yakni kita akan menyambung kembali tafsir daripada surah An-Nisa. InsyaAllah kita akan sambung hari ini ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 daripada surah An-Nisa, surah yang keempat, yang mana juzuk kelima. Surah keempat, juzuk kelima, ayat yang ke-37. Masih lagi menceritakan tentang sikap manusia bersama manusia. Sikap manusia terhadap manusia, yang mana pada minggu yang lalu kita telah pun dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 9 asnaf. 9 asnaf, 9 golongan, asli golongan 9 golongan yang kita kena buat ihsan
Yang kita kena buat baik dengan mereka. Yang wajib pada diri kita buat baik dengan mereka. Ulang sedikit Yang mana Allah Ta'ala kata, pertama-tama sekali kalau nak jadi hamba Allah yang soleh, hendaklah kamu jangan sesekali menyengutukan Allah. Yang tu jangan sesekali. Kemudian dah kita tak sekutukan Allah, kena buat baik. Nak jadi hamba Allah yang soleh, kena buat baik. Kena berlaku ihsan. Kena buat kebajikan. Pada siapa? Awal-awal Allah Ta'ala sebut wabil walidain, kepada kedua ibu bapa, wabizil qurba, dekat adik beradik, abang, kakak, seibu atau sebapak saja atau seibu saja. Jadi termasuklah saudara-saudara, sepupu, sepapak, mak menakan dan yang sama waktu dengannya. Itu disebut sebagai zil qurba. Kadang kita dalam keluarga tu ada juga dia jadi juga dengan hak yang dia jadi juga dengan hak yang ni. Kemudian wal yatama, yang ketiga Allah Taala sebut yatama. Apa maksud yatama? Anak-anak yatim. Yang keempat masakin, orang-orang miskin. Wajari dzil qurba, jiran terdekat, ni dekat-dekat Ramadan ni. Santuni jiran, yang mana yang ada kita tak baik dengan jiran tu, kira dari rumah. Aku dengan jiran tu aku tak pernah bertegur siapa. Santuni dia sekurang-kurangnya. Fabda'u bisalam, mulakan dengan memberi salam. Dah terlepas daripada kita menjadi zalim sesama jiran. Walaupun jiran itu bukan Islam, tak usahlah bagi salam kat dia. Memadai kita berbuat baik, bermanis muka. Kalau kita tengok sirah Nabi SAW, baginda pernah berjiran dengan Yahudi. Dan ketika mana Nabi dapat rezeki untuk menyembelih seekor kambing, dia cari pada bahagian yang paling dia gemari. Maka dia akan suruh cucu dia, Hasan Hussein, dia hantar dekat Yahudi tu. Kata cucu, untuk orang suka yang ni. Apa yang aku suka tu aku bagi. Jiran dia Yahudi. Sebab apa? Kita kena jaga hak kejiranan. Dil qurba wal jari junub. Yang jauh-jauh. Jiran yang jauh. Yang mungkin selang rumah yang ke-40 dah dengan kita. Itu jiran jari junub. Yang jauh. Kita kena buat ihsan. Ini tanggungjawab kita sesama manusia ni. Kemudian Allah Ta'ala sebut sahibi bil jambi. Yang ni sahabat yang terdekat. Sahabat yang baik. Sahabat karib. Jaga kita ni dalam bersahabat karib. Dengan sahabat karib itulah lagi banyak dosa. Kita kata kat dia macam-macam, kita minta tolong dia, kita kutuk dia. Wabni Sabil dan Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni termasuk orang yang menuntut ilmu di jalan Allah. Yang perempuan semua duk santuni, budak-budak tahfiz, duk tolong wakaf sana sini, itu Ibnu Sabil kan dengan wakaf basikalnya, dengan wakaf telaganya. Di antara Ibnu Sabil, iaitu musafir yang terputus berkala dalam perjalanan. Kita ni semua musafir, kita semua musafir menuju akhirat. Ada yang terputus berkala makanan, tak cukup makan. Maka kita yang Allah bagi lebih ni, bantu, tak banyak, sikit. Tapi Alhamdulillah, bila kita duduk di dalam kelompok yang ramai, hak sikit tu bila kita campur-campur, jadi banyak. Itu kelebihannya kita. Dan kata Allah, wa ma malakat aimanukum, ni hamba yang ada. Hamba yang ada pada tangan kamu. Inna Allah la yuhibbu, sesungguhnya Allah Ta'ala tu paling tak suka, maksud dia Allah Ta'ala amat benci, man kana mukhtalan fakhur. Mukhtal ni maksud dia orang yang sombong. Orang yang sombong. Sombong daripada mana? Disebut sini fakhura, perbuatannya dan perkataannya. Sombong yang belagak. Apa maksud sombong ni? Yang memandang rendah kepada orang lain. Itu sombong yang dimaksudkan oleh Allah. Dia rasa seolah-olah dia lebih daripada semua orang. Dia yang paling
ter. Kira orang lain tu kira. Ha. Ya, kira tahu lah. Dia yang paling ter. Jadi kira dia pandang orang lain ni. Alah coy lah. Alah coking lah. Alah apa-apalah sangat. Ini yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala yang mukhtal. Mukhtal ni maksudnya sombong. Fakhura ni sama ada dari segi perkataan dia. Dia bercakap. Kalau bercakap dia Allah. Sabar sajalah mendengar. Telinga kita kan berlubang. Biar dia berlubang tembus ni. Pilah dosa singgah. Kalau singgah sakit hati. Okey. Itu kalau segi percakapan. Dari segi perbuatan. Dari segi gaya dia. Okey. Bila baginda SAW menceritakan tentang mukhtal ni. Waktu ni Rasulullah baca ayat ni ya. Rasulullah cerita kepada seorang sahabat yang mana sahabat ini dia daripada Ibnu Muraywiyah. Ibnu Muraywiyah ni nama Thabit bin Muraywiyah. Thabit bin Muraywiyah. Dia kata, Rasulullah kata, orang yang merasa diri dia lebih hebat. Apa yang dia miliki dia, yang tu yang lebih hebat daripada orang lain. Kalau kata kebijaksanaan, dia lebih hebat. Kalau kata dari segi pakaian, dia rasa dia lebih hebat. Waktu ni, Thabit bin Muraywiyah ni mendengar sabdaan baginda SAW cerita tentang mukhtal, cerita tentang orang sombong ni, dia menangis. Dia menangis semahu-mahunya. Dia tanya kepada Rasulullah, orang yang mukhtal ni tang mana tempat duduk dia? Kata Rasulullah, azabun syadid, azab yang amat pedih. Rasa sombong lah no? Tak ke mana pun kita, kan? Rasa belagak lah. Tak ke mana pun kita. Tang sini juga duduk kita. Akhirnya mati, orang korek lubang, orang kampus juga. Hebat macam mana pun, dalam tanah juga kembalinya kita. Jadi, Thabit bin Muraywiyah ni, bila mana dia kata kepada Rasulullah, aku bimbang diri aku termasuk di antara orang yang mukhtal. Rasulullah tanya dia, hang buat apa? Hang buat apa wahai Thabit? Jadi apa dia kata? Aku seorang yang suka mengebat pada pakaian. Okey. Dia pakai pakaian, kain dia dari Yaman. Ya, masa zaman Rasulullah dulu, siapa yang boleh memakai pakaian daripada Yaman, fabric daripada Yaman, orang tu orang kaya lah. Kan? Macam kita lah. Shopping di Dubai. Negara kaya. Beg tangan di London. Dan merata lah. Kira tak ada dalam negara ni. Padahal siam dah tepi tu. Dia kira kebanggaan. Maka Thabit bin Muraywiyah ni dia kata dia suka pakaian yang mahal-mahal. Yang elok-elok. Kemudian memang dia sebut terompah dia, kasut dia kasut kan. Kita dah baca dalam Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah SAW kasut kulit kan. Ada tali kan. Ada tali yang diikat pada belakang kulit. Thabit bin Muraywiyah ni dia punya kasut. Tali ikatan belakang tu dicelup dengan emas. Jadi nampak ada kilau-kilau. Kulit juga tapi dicelup dengan emas. Hanya berseluruh. Waktu ni tak diharamkan lagi lelaki memakai emas. Dan warna kulit itu diperakkan. Cantiklah kasut dia ni. Jadi dia kata kepada Rasulullah, adakah aku tergolong dalam orang yang mukhtal, fakhur? Orang yang sombong. Kerana aku suka berpakaian yang mahal-mahal, yang indah-indah. Kemudian kenderaan dia unta merah. Kira siapa boleh naik unta merah sama Rasulullah. Ni unta merah sekok 1 juta mungkin mahal. Hebat, besar, tinggi. Jadi dia kata dia pun senang sikit. Kemudian Rasulullah kata apa? Itu tak dinamakan mukhtal, kata Rasulullah. Orang yang suka pakai mahal-mahal ni, dia bukan dia nak tunjuk dekat orang. Dia nak tunjuk pada Allah. Yang mana
Nikmat Allah yang mana satukah yang hendak kamu dustakan? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu cantik, suka pada benda-benda yang cantik. Salah tak kalau kita nak pakai jenama mahal? Tak salah. Tapi jangan ada mukhtal dalam diri kita. Jangan ada sombong dalam diri kita. Maka jawab Rasulullah kepada Thabit, engkau akan ditempatkan ke dalam syurga. Ha, tu dia. Panik gelap dunia mahal-mahal. Tak dia nak abang, tak dinamakan sombong. Ha, sebab dia tak pernah menghina hak yang tak mahal dia tak pernah hina. Ha, yang ni, Allah, macam ni saya tak pakai lah. Ha, itu memang mukhtal. Ha? Jadi apa saja, apa harga, dia tak kisah. Namun kalau disuruh dia sendiri memiliki, dia cari hak yang elok-elok, yang mahal-mahal, sebab untuk dia hiaskan barang pinjaman daripada Allah. Dia guna untuk dia pakai ke tempat-tempat berkebajikan, dia pakai ke tempat-tempat ibadah, dia pakai untuk menutup aurat dia daripada pakaian mahal. Salah tak? Tak salah selagi tak ada mukhtal dalam diri dia. Tak ada apa? Tak ada perasaan sombong. Mukhtalan fakhur, itu sombong pada perbuatan. InsyaAllah. Saya kata kepada perempuan, pakailah mahal macam mana. Nak pakai tudung selai 40,000 pun pakailah. Tapi tak payah doa abang ni sampai tak buang cop harga. Pakailah. Sebab kita nak sarung, kita nak balut aurat yang Allah wajibkan. Jadi oleh kerana aurat kita ni Allah wajibkan, aku nak salut dia dengan salutan yang paling mahal. Kertas bunga yang cantik, yang mahal. Aku nak buah cantik di pandang mata. Adakah itu termasuk mukhtal? Tak. Tidak. Selagi kita tidak ada perasaan sombong. Baik. Hari ni sambungan ayatnya. Baru muqaddimah. Okey, ayat yang ke-37. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih wa a'tadna tengok terbuka. Wa a'tadna lil kafirin 'adzaban muhina. Allah Taala menyebut bermula orang-orang yang bakhil, yabkhuluna, yang bakhil. Bakhil ni apa dia? Iaitu yang mencintai harta melebihi mencintai Allah. Ini juga termasuk dalam syirik. Tadi sombong. Sombong itu syirik juga lah. Sombong itu syirik juga. Dan bakhil ini adalah disebut sebagai syirik juga. Pasal apa? Dia sayang ke harta melebihi dia menyayangi Tuhannya. Tidak mahu memberi, takut berkurangan, tak mau bagi. Bakhil ini termasuk di antara orang yang ada ilmu tapi tak mau ajak orang yang tak ada ilmu. Itu dinamakan kedekut ilmu. Ini juga akan dipersoalkan. Sebab tu bila ditanyakan kepada Nabi SAW, siapakah orang yang akan mula-mula masuk dalam neraka selain daripada orang kafir? Maka Nabi sebut orang yang alim, yang ada ilmu tapi tak menyebarkan ilmu dia. Dialah yang akan mula-mula terjun ke dalam neraka. Hang tahu dah benda tu haram, benda tu tak boleh, benda ni boleh, benda ni wajib, benda tu makruh, benda ni sunat, awak hantar abang kat orang. Takut orang lain pandai lebih daripada dia. Bawa sorok. Tuan-tuan saya ringkas cerita daripada cerdik sikit berikut. Maka dialah orang yang akan awal-awal dilemparkan ke dalam neraka. Sama ada ilmu itu, ilmu yang bersifat akhirat ataupun ilmu yang bersifat dunia. Orang minta petua, orang minta resepi, bagilah. Kira apa? Dia pun bukan rajin sangat pun. Kadang-kadang ni pulun bagi sak resepi nak buat macam tu. Pulun ni salin. Dia tak buat pun. Dia pergi beli. Bagilah kat dia ilmu yang kita tak boleh kena ada pun terang.
Dah, orang tu bagi pengkerah kan dah. Aku pergi belajar 500 nak dapat ilmu ni senang-senang nak ajar mereka. Oh, my bit. Tu asal kena kut. Ilmu Allah ni lagi hang belajar, lagi banyak. Lagi hang belajar, lagi banyak. Jadi tak usah kena kut lah. Jadi kalau kena kut, kita tak ilmu lu, tapi kita tak bagi tahu, kita tanya, buat macam mana awak jadi itu awak, kami buat tadi. Macam-macam tu lah. Macam yang kau dah buat, macam tu lah aku buat. Padahal ada rahsia yang dia sembunyikan di sebalik tu. Itu dipanggil yang berkhulun. Orang yang bakhil. Bukan saja harta saja terikut dah. Ilmu pun dia terikut segala lah sekali terikut orang tahu lebih. Nah, apa-apa petua bagilah, share lah. Bukan kena bayar pun. Walaupun kita ambil secara berbayar. Tapi kita kongsi sebab apa? Membelanjakan ilmu kerana Allah. Allah Ta'ala akan gandakan lagi. Esok lagi cerdik, esok lagi pandai. Okey. Kita ni boleh baca Quran, boleh lah. Boleh. Kalau pergi mengaji pun, tak banyaklah tu guru tegur. Jadi di antara yang boleh. Dalam ramai-ramai tu sahabat tengok, dia tu boleh mengaji. Jom kita pergi belajar dekat dia. Taklah segan sangat kalau nak pihak yang kat cikgu-cikgu yang tinggi-tinggi, kita pihak yang bawah dulu. Sebab kita dah lebih biasa dengan dia. Dia pun cakap, boleh tak kami nak dengar? Tak mau. Awak, saya pun tak boleh. Boleh kami dengar. Tengok ustaz pun tak tegur banyak. Boleh cerita sikit-sikit. Walaupun tak boleh cerita semua. Bab sifat huruf, bab makhraj huruf, bab mat, bab segala-gala tu. Tapi boleh kata hukum 5 saja pun jadilah. Ajak pilah. Kesian kat dia. Tak mau, hampa pergi kat sana. Hampa pergi kat kau ni. Hampa pergi kat kau tu. Dah kami kan tak mau pergi. Tunggu bagi cerdik sikit. Ni bodoh sangat kot kan nak pergi. Bagi kami kenal pun jadilah. Ajaklah. Ajaklah. Jangan kedekut. Jangan kedekut ilmu. Allah Ta'ala akan tambah kepada kita. Tambah ilmu yang bersifat kali ganda. Seandainya kita berbelanja. Jangan kedekut. Termasuk orang yang bakhil lah. Pada segala ilmu yang dia tahu tapi dia tak mau belanjakan ilmu. Dia jaga betul. Pada segala harta yang dia miliki tapi dia tak mau belanjakan. Nak belanja kat siapa ni? Kat yang atas. 9 golongan yang Allah Ta'ala sebut tadi tu. Itu dipanggil orang yang bakhil. Orang yang terkut. Dia kata, wa ya'murun an-nasa bil bukhl. Dahlah dia kedekut. Wa ya'murun an-nasa bil bukhl. Dia pula kempen kat orang dengan bagi. Dah hang tak mau bagi, sudah lah. Abang pula orang tak usah bagi. Mereka tu dah kaya. Mereka tu dah senang. Jangan bagi. Kecuali kalau kita memang ada bukti yang nyata, memang mereka tu dah kaya. Dah senang. Macam satu kisah seorang peminta sedekah lah. Seorang peminta sedekah. Dan memang dia kerja minta sedekah. Dia memiliki kekayaan dah. Dia tak nak kerja lain. Anak-anak semua kerja minta. Yang mana satu hari takdir Allah Ta'ala dia minta di jalan-jalan ni. Kemalangan. Dia kena langgar dengan kenderaan menyebabkan dia tak boleh jalan. Lepas tu orang terpaksa hantar dia balik ke rumah. Tanya siapa tahu rumah dia, Tengok dia ada anak dia pun tak minta sedekah lagi dia. Jadi dia pun melalui petunjuk kepada anak dia, dia hantar. Pergi tengok rumah dia senang, orang kaya. Kaya dengan sedekah orang. Ini memang Allah Ta'ala tak suka. Yang ni kita boleh kempen dia untuk sebagi anak dia. Dia pun kaya, dia pun tak kerja apa. Kerja minta ke orang saja. Yang suka meminta-minta, yang memang kerja dia minta tu, ini Allah Ta'ala tak suka. Allah Ta'ala benci. Jadi kita boleh beritahu. Ataupun mungkin satu persatuan yang bukan Islam, contoh kata dia nak buat rumah berhala. Dia nak buat rumah berhala, dia buat kutipan. Okey. Kita tak tahu, kita bagi tak apa. Tapi kita tahu orang dah agak, dia pun ni nanti ambil duit ni, dia buat rumah berhala. Lepas tu,
Masa ni kita boleh bagi tahu kepada kawan tu, jangan bagi. Tak apa, ini bukan wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia bukan suruh manusia agar bakhil. Nak jaga akidah agar kita tak ada share dalam saham menyembah berhala. Tapi kalau dia kata dia nak buat untuk rumah orang tua-tua kan, yang bukan Islam lah, boleh bagi? Boleh. Kalau macam persatuan orang-orang cacat tapi yang bukan Islam, kalau kita nak bagi boleh tak? Boleh. Boleh bagi nak walaupun bukan Islam, sebab dia tu yang ditimpa musibah. Nah, jangan kita tak usah bagi, dia bukan Islam pun tapi dia pun buta. Tak usah bagi, yang tu tak boleh. Kalau hang nak kedekut, hang kedekut seorang-seorang, jangan suruh manusia kedekut macam. Ini yang kata, dah dia kedekut, kata Allah, dia suruh pula manusia kedekut lagi dia. Wa yaktumu nama atahumullahu min fadlih, dan katanya, dan menyembunyikan apa yang telah Allah Ta'ala beri kepadanya dari kurnianya. Apa yang Allah Ta'ala bagi dia simpan. Dia tak mau belanja, dia takut habis. Yang ni termasuk dalam syirik harta. Kalau kata orang kedekut ni, syirik dengan harta. Menyekutukan Allah dengan harta. Sayang lebih harta daripada sayang kepada Allah. Itu di antara perkara-perkara yang syirik, iaitu apabila kamu tidak mahu memberi sesuatu kerana takut habis. Walhal kamu tahu segala rezeki yang kamu perolehi semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Kemudian dia kata, apa yang kita dapat tu min fadlih, kurniaan Allah. Kita sebut berkali-kali. Benda yang ada kat kita ni, siapa punya? Milik Allah. Allah punya. Dia datangkan kepada kita 9 asnaf, 9 golongan yang kita sebut tadi, 1 sampai ke 9 tu, sebagai ujian buat kita lah. Dia main kat kita ni sebagai ujian. Kita hidup di kalangan 9 golongan ni. Bila dia main dekat kita, Allah Ta'ala uji kita. Dia ni nak bagi ke tak mau? Dia ni nak bagi ke tak mau? Dan kita pun tak banyak bicara, bagi saja. Tak berebut. Mereka ni minta pula, baru ni minta, ni minta. Habislah dia aku gunung beruntur. Kira dah ni yang mensyirikkan Allah, iaitu dia mensyirikkan Allah dengan harta. Bukan kata dengan berhala saja dipanggil syirik. Dengan harta juga disebut sebagai syirik. Syirik khafi, tapi dia tetap haram selagi ada dalam diri kita, selagi ada dalam hati kita. Walhal kalau kita belanja tak kurang pun lah. Bulan ni susah sikit ya, makan pun tak apa cukup. Kena makan bubur nasi je, beras tak boleh beli. No, derma tang tu, derma tang ni. Tabung dalam kata, tak ada. Lebih lagi ada Allah. Ganti daripada Allah. Dan kata Allah, orang yang bakhil macam ni, orang yang kedekut macam ni, kata Allah, wa'atadna lil kafirin. Dia kata, kami akan sediakan bagi orang-orang yang kafir. Kenapa Allah Ta'ala sebut kafir di sini? Azab muhina, azab yang amat pedih. Kami sediakan. Kenapa Allah Ta'ala sebut kafir di sini? Apabila orang itu muhtal, tadi kita sebut sombong, dia tu mensyirikkan Allah dengan kekayaan. Dan orang-orang yang bakhil mensyirikkan Allah dengan segala harta. Lebih kurang lah. Mensyirikkan Allah dengan kemegahan, mensyirikkan Allah dengan harta. Sombong dan juga takabur. Sombong dan juga bakhil. Kata Allah, mereka ini tergolong di kalangan orang-orang kafir. Sebab tu pada akhir ayat ni Allah Ta'ala sebut, kami sediakan bagi orang-orang kafir itu azab yang amat hina. Muhina ni azab yang paling hina. Sebab apa? Sebab dikatakan oleh Allah azab yang paling hina bagi orang yang bakhil. Apabila merasa orang bakhil ni, kedekut ni, dia rasa
Dia punya harta, kekayaan dia, hasil titik peluh dia. Dia tak rasa apa yang dia miliki datang daripada Allah. Allah yang punya. Allah yang bagi pinjam. Benda pinjam pun ambil dah, aku pun pinjam. Bukan milik aku pun, yang ni Allah punya. Allah lalu saja main ikut tangan kita. Sekali lagi ada yang menunggu. Rupanya itu rezeki dia. Nah, kita jumpa, rupanya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kita memang difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita memang dipahatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hati kita. Rasulullah pahat, Allah Taala fahamkan. Nah, apa dia? Apa yang ada dalam rezeki kita, ada rezeki orang lain yang sedang menunggu, yang sedang menanti. Cuma dia tak tahu dia nak ambil dekat siapa-siapa. No? Okay. Kemudian masa tak cukup. Kalau kita nak sambung satu lagi ayat walladzina, sikit lagi nak. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wa man yakun asyaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Sebut pasal qarin. Sebut pasal qarin. Dan ialah yang membelanjakan hartanya supaya dilihat oleh manusia. Habis susah. Bagi juga. Tapi nak bagi orang tengok. Kalau tak ada orang tengok, tak ada siapa mai duk ambil gambar, kalau tak dihebahkan kata-kata, kalau tak tulis nama aku di atas dengan jumlah yang aku bagi, aku tak mahu. Abang banyak mana yang dia bagi, sebut nama dia berkali-kali, abang sumbangan dia begini-begini, itu okey. Ni si Allah Ta'ala sebut orang yang membelanjakan hartanya ria'an nas, ni pun syirik. Dia mensyirikkan, menyekutukan Allah dengan manusia. Dia bagi boleh, tapi kena abang kat orang. Kata aku bagi. Buat satu majlis, panggil dia mai. Abang kat orang kata dia bagi ria'an nas. Kata Allah. Wala yu'minu billah. Orang macam ni kata Allah, dia tak beriman dengan Allah sebenarnya. Dia lebih beriman dengan pujian manusia. Dia lebih berkehendakkan kepada nama. Dia lebih berkehendakkan kepada keagungan. Dia mahu perhatian daripada orang, pujian daripada orang. Ini juga termasuk dalam syirik. Syirik iaitu mensyirikkan Allah dengan manusia. Bahaya. Tadi bakhil mensyirikkan Allah dengan harta. Sombong mensyirikkan Allah dengan kemegahan. Ini semua benda-benda yang haram yang tak boleh ada dalam diri kita. Kata Allah, orang macam ni kalau hamba nak kenal, yang tak beriman dengan Allah sebenarnya. Dia buat bukan kerana Allah. Begitu juga wala bil yaumil akhir, dia juga tak beriman dengan hari akhirat. Sebaliknya, dia yakuni syaitanu lahu qarina. Dia menjadikan syaitan itu sebagai qarin, sahabat baik dia. Yang orang kata qarin. Menjadikan syaitan itu sebagai qarin. Baik, sedikit pembicaraan tentang qarin. Qarin ini adalah nafsu yang duduk dalam diri kita, yang lahir bersama-sama dengan kita, yang membisikkan kejahatan dalam diri kita. Itu nama dia qarin. Yang selalu membisik. Yang mana kadang-kadang kita ni rasa macam kalau ikut hati aku nak buat macam ni. Itu qarin. Setiap kejahatan yang kita lakukan adalah datang daripada sahabat ni. Dalam arti kata yang lebih mudah kita faham, nafsu jahat, nafsu amarah yang duduk dalam diri kita. Yang mana esok ni bila kita mati menghadap dengan Allah di alam barzah nanti, dia akan kata pada Allah, aku mana upaya buat apa-apa pun, aku cuma abang kat dia, bisik dia di tinggal dia, apa suruh dia buat? Aku tak tahu apa, siapa suruh dia buat? Aku abang dia. Dia bisik je kat kita. Aku buat macam ni. Kita ikut dia, kita turut dia. Itu disenamakan qarin. Dan qarin itu adalah syaitan. Itu kata
Bila ditanya Rasulullah, dia ada qarin, Rasulullah juga ada qarin. Tapi Rasulullah Islamkan qarinnya. Masalahnya kita tak nampak nak bagi Islamkan dia. Jadi kita dah mengislamkan diri kita. Dalam kita mengislamkan diri kita ni, lama-lama qarin hak jahat tu, ikut je lah. Walaupun kadang-kadang jadi juga lah. Kadang-kadang dia nak gila juga. Tak yang jadi macam mana? Jaga, sabar aku ada tahap. Dia nak Datuk Syekh dah ketak lah kepala ni. Berpeluh, berkecau-kecau dah ni. Yang tu kira qarin ni duduk-duduk. Abang. Habis. Itu yang menjadikan syaitan sebagai qarin, sebagai sahabat, ikut dulu dia. Masa qarina. Paling buruk sekali sahabat adalah syaitan. Kalau dikatakan ni dia punya qarin. Yang duk bisik itu yang kadang-kadang dalam diri kita hadirnya perasaan was-was. Dia bisik dalam diri kita. Semayang tak sah pun tahu tadi. Waktu angkat takbir ihram tak bukan sebut fardu pun. Ya ke? Buat pula. Semayang tadi tak sah. Bukan baca tahiyat akhir. Ya kau tak baca. Dia nanti kacau lah kita dalam semayang. Itu qarin. Bisikan-bisikan jahat dalam diri kita. Allah dah jujur. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Setiap pagi ketika mana terbit fajar ataupun selepas terbit matahari ataupun semasa terbit matahari. A'udzubillahi samii'al 'aliim minasyaitonir rajim. Aku minta lindung daripada Allah. Yang Maha Sami', yang Maha mendengar, yang Maha mengetahui daripada syaitan yang direjam. InsyaAllah kata Allah, kita akan terpelihara sampai tenggelam matahari hari itu. Tenggelam matahari kita baca pula. Sampai terbit fajar pula itu. Kita baca dah, tapi dia jadi juga. Yang tu yang tak makan saman. Orang yang tak makan saman. Baik, wallahu a'lam. InsyaAllah kalau Allah Ta'ala simpan lagi kita Allah Ta'ala bagi rezeki panjang umur kita InsyaAllah lepas raya ni lepas raya ni je tak lambat dah sat saja kan, masa berlalu cukup pantas. Kita akan sambung balik ayat yang ke-39 insyaAllah InsyaAllah Ta'ala. Dan seperti mana semua sedia maklum, yang mana kita umat Islam sedunia akan sama-sama menyambut satu tetamu agung yang akan hadir di dalam setiap diri manusia yang beragama Islam, yang akan menyelimuti seluruh pelosok dunia, langit dan bumi, dengan keberkahan Ramadan Al-Mubarak. Okey, saya ada soalan. Ini soalan tentang puasa. Assalamualaikum sudah. Okey, baik. Soalan yang ditanya kepada saya berkenaan dengan niat puasa. Kenapa diniat malam? Sah tak kalau diniat pagi? Baik. Tentang niat puasa ni, rasa-rasa kita dah belajar niat puasa ni daripada kecil-kecil dulu kan. Kecil-kecil dulu ingat, kalau bulan puasa nak tidur tu lekat niat. Kita niat, kita lafaz sebenarnya kan. Nawaitu sauma ghadin an adai. Masa tu dalam kelambu lah. Saya ingat lagi kalau dalam kelambu tu, mak nanti tarik tangan letak atas perut dia. Lekat niat dah. Kita pun niat lah tontang-tontang. Masa tu fardu tu tak kata. Perdu atas aku. Perdu apa mak? Perdunyok lah tu. Jadi bila mai besar ni baru kita terfikir, rupanya bukan perdu. Fardu. Okey, fardu. Niat ni yang kita duk lafaz dengan mulut tu, itu bukan niat Itu bukan niat. Yang lintasan di hati itulah niat. Yang dalam ni. Okey. Jadi niat ni hendaklah sebelum mengerjakannya. Berbeza dengan amalan-amalan lain. Sembahyang disertai dengan niat. Waktu angkat takbiratul ihram, kena jalan ni niat.
Begitu juga berwuduk. Waktu air sampai ke muka, jalan niat. Begitu juga mandi wajib. Waktu air wajib niat. Berbeza dengan puasa. Kena niat malam. Kena niat sebelum terbit fajar. Kalau dah lepas terbit fajar, saja kita tak mau niat, maka hari itu tidak ada puasa bagi orang tu. Tak ada puasa bagi orang tu. Tapi dia wajib menahan diri daripada makan minum. Kalau dia makan haram, puasa hari tu tak kira dia wajib qada. Lepas habis Syawal, bukan habis bulan Syawal, habis 1 Syawal tu atau 2-3 Syawal, kalau dia berkemampuan wajib qada. Qada apa? Qada dengan sebab dia lupa niat. Katalah semalam tak niat, hari ni boleh makan. Haram kalau dia makan. Kenapa? Kenapa satu-satunya ibadah puasa yang Allah Ta'ala suruh buat tak disertakan dengan niat? Niat malam, buat siang. Sebab satu-satunya ibadah yang Allah saja tahu katakan untuk puasa. Kalau kita tengok orang ambil sembahyang, kita nampak kesan basah pada wajah dia. Kalau orang sembahyang, kita nampak dia rokok, dia sujud, dia berdiri betul. Kalau orang bayar zakat, kita nampak dia ulur duit. Kalau orang buat haji, kita nampak dia duit bekal. Tapi kalau orang puasa, kita tak nampak. Ni yang mudah tak puasa dalam ni kalau dia mau aku puasa. Tahu tak? Apa tak tahu? Jadi dengan sebab ibadah puasa ini adalah rahsia kita dengan Allah, maka wajib niat sebelum terbit fajar. Itu soalan daripada seorang sahabat kita. Pasal apa dia kena buat malam? Kalau nak buat siang tak boleh. Kalau tersiang, dia bangun sahur, ataupun dia tak bangun sahur, mak tu dia nak tidur dulu, dia kata nak tidur, saat lagi nak makan sahur, esok nak puasa. Dah jalan tak? Itu dah dikira niat dah. Esok nak puasa. Dia tak abang pun saja aku puasa esok hari, lepas tu Ramadan. Dia tak abang dulu. Jadi nak bagi senang, kita nak niat puasa tak ada pada bila. Dia cerita kan, mula-mula orang azan maghrib tu, terus niat dah. Okey, bagi perempuan yang tak ada haid, yang dalam ni yang tak ada haid, sahaja aku berpuasa sebulan bulan Ramadan. Abang terus direct sebulan-bulan aku nak puasa. Fardu atasku kerana Allah Ta'ala. Masuk maghrib tu, lepas kita marhaban ya Ramadan tu, terus niat. Jadi akan sampailah expired bila kita berhenti. Dengan sebab kita buka puasa, mungkin kita batal puasa ataupun sakit dan sebagainya, baru kena niat balik, renew balik niat tu. Selagi dia tak terhenti, kalau perempuan haid, dia boleh niat sebulan-bulan Ramadan. Tapi bila mai dia haid, berhenti, dia kena niat hari-hari balik. Memang takut terlupa. Bukan apa. Ada yang orang tak mau niat. Nantilah esok waktu bersahur. Kita dulu terima petua daripada orang tua-tua dulu. Niat banyak-banyak, esok tak lapar. Ingat mak saya ada, kan dulu budak-budak kita suka umput nak minum. Dulu kan apa nak makan ayak je. Kan budak-budak baru belajar minum nak makan ayak. Malah niat sekali, cuba niat baru 20 kali. Hari ni tak dahaga, dahaga semua puasa lah. Okey, sebab itulah malam puasa ni dia kena niat malam, buat pada siang sebab dia rahsia kita dengan Allah. Okey, baik. Ada soalan? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ustazah. Kak Ana. Kak Ana. Saya tak dengar. Assalamualaikum Ustazah. Okey, boleh tak kita nak bagi zakat kepada pelajar-pelajar tahfiz. Pelajar tahfiz dia termasuk dalam Ibnu Sabil. Jadi layak menerima zakat. Yang memerlukan, yang belajar, maka mereka layak menerima zakat. Boleh tak? Sah dan boleh. Okey, Kak Ana. Assalamualaikum Ustazah. Kak Ana nak pasal apa Nabi makan kurma ikut ganjil?
Okey, baik. Ada soalan daripada sahabat Alamayah kita. Kenapa Nabi makan kurma ikut ganjil? Nabi tak pernah makan satu, dia makan 3 tau. Dia makan 5, dia makan 7. Tak pernah lah dia makan sampai 11. Kan? Paling banyak Nabi makan 3. Okey. Kecuali ketika Nabi kena sihir. Nabi makan 7. Tapi kurma juga kalau makan 7 satu pagi, cukup 5 pagi, bengrak, mahal tu. Mahal. Tapi di situ ada penawar. Baik, persoalan dia, kenapa Nabi makan secara ganjil? Baik, bila ditanya kepada Nabi SAW oleh para sahabat, kenapa tak 2? Kenapa tak 4? Sebaliknya Nabi akan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Sebab kata Nabi SAW, Innallaha yuhibbu witr. Allah Ta'ala itu witir, suka kepada witir. Allah Ta'ala itu ganjil, Allah Ta'ala itu tunggal, satu. Dan Allah Ta'ala suka kepada kiraan yang meninggal, yang ganjil. Jadi apa juga pekerjaan yang kita buat secara ganjil, Allah Ta'ala suka. Contoh dia, kita ambil wudu. Yang wajib, basuhan pertama tu wajib. Basuhan kedua tu, dia tak jadi wajib. Dia jadi sunat. Basuhan ketiga jadi sunat muakkad. Sebab tu, bila kita puasa, di antara benda yang akan mengganggu puasa kita, memasukkan air ke dalam lubang hidung dan juga dalam mulut. Waktu kita berkumur, kali ketiga pahala sunat muakkad. Kali pertama wajib, kedua sunat, ketiga sunat muakkad. Masuk kali keempat, dia boleh jadi makruhan tahriman. Makruh yang membawa kepada haram. Boleh membawa kepada membatalkan puasa. Kalau kata kita hari ni panas sangat, dikat ayat-ayat liuk, rasa macam nak berkumur lebih sikit, kita buat kali keempat, boleh batal. Bimbang kalau kata serpihan ayat tu masuk ke dalam angku. Begitu juga memasukkan istinsyaq, memasukkan air ke dalam rongga hidung. Kan kita sedut. Cara kita sedut dan kita tekan buang. Sedut dan hembus buang. Itu yang Nabi buat. Tapi bila kita puasa, dibolehkan hanya secara ganjil 3 kali. Lebih daripada 3 kali, dia jadi makruh yang hampir-hampir diharamkan. Sebab Nabi suka kepada ganjil kerana Allah suka kepada ganjil. Pasal itu pada pemakanan Nabi, bila diambil kurma, diambil secara ganjil. Kita kalau buka puasa, kita disunatkan ambil dulu ambil kurma, sunat ambil sebab apa? Dia memberi tenaga kepada tubuh badan kita. Yang setelah sehari kita berlapar. Yang kedua, dia ubat pada penyakit hati. Cacing kahwin. Cacing kahwin. Cacing ni dia dalam perut kita. Waktu kita tak makan apa-apa, dia lapar melahap kan. Masuk pertama kurma. Dia makan kurma mati habis. InsyaAllah ta'ala. Awak makan banyak sangat. Cacing yang makan. Okey. Ada soalan? Ya. Okey. Okey, baik. Ubat yang diletakkan di bawah lidah untuk orang yang sakit jantung. Adakah batal puasa? Tak batal. Sebab ubat tu dia bukan pikul perut. Ubat tu dia duduk di bawah lidah. Dia diserap oleh saraf yang berada di bawah lidah. Allah Ta'ala tu kaya, di bawah lidah kita ni ada saraf yang menghantar ke jantung. Bila orang yang sakit jantung, dia nanti bubuh ubat bawah lidah, ubat tu nanti diserap oleh urat saraf yang berada bawah lidah. Maka tak batal puasa. Tak batal puasa. Sebab dia bukan ke perut. Tak batal puasa. Jadi kalau lah katakan kita daftar vaksin kan, dan tempoh-tempoh kita daftar ni tinggal bulan puasa dia panggil. Tidak, tak batal puasa sebab
dia masuk dalam rongga yang tertutup. Dia masuk di dalam kita punya daging, bukan masuk dalam rongga yang terbuka, maka tak apa. Begitu juga kalau kita nak titik ubat mata, dalam mata, sakit mata, klinik dia bagi, doktor bagi ubat mata, bagi kita titik. Kadang-kadang bila kita titik di mata dia main kengkung, kita jangan telan, kita ludah. Boleh? Boleh. Tak batal puasa kita. Telinga, rongga terbuka. Okey? Rongga terbuka. Kalau dia pergi kengkung, kita jangan telan, kita ludah. Tapi jangan tuangkung mulut. Tuangkung mulut tu nampak dah lah. Itu yang kita, dia sama ada dia masuk melalui rongga terbuka atau rongga tertutup. Kalau mata ni, mata sebenarnya bukan rongga, no? Dia kan terisi dengan berbola mata. Pada rongga terbuka iaitu mulut yang terbuka luas. Pada lubang kubul dan juga lubang dubur. Tapi kalau orang penat, dalam fatwa mufti-mufti di seluruh Malaysia, yang nak pakai apa? Pam penat tu. Nama abang tu gila ke? Kan? Apa dia? Inhaler. Boleh? Tak batal puasa dah? Alhamdulillah. Okey, ada soalan? Ya. Belah apa tu? Okey. Baik. Berkenaan dengan zakat fitrah, kita boleh bayar dia ikut negeri lah. Dia ikut negeri ataupun mengikut harga makanan kita. Harga secupak beras yang kita makan. Kalau kata kita makan secupak beras harga RM14, boleh kita nak bayar RM14. Katalah kita makan beras baik punya beras, secupak RM14. Boleh kita nak bayar. Tapi kalau kata macam kita duduk dalam negeri Pulau Pinang menggariskan RM7. Kita boleh bayar 7. Kita boleh bayar 7. Tapi kalau kata kita kurang berkemampuan, kami makan beras murah je, sekilo RM3. Boleh kita bayar 3 pun. Tapi pasal dia duduk di bawah pemerintahan negeri Pulau Pinang, ikut ulama'-ulama' di sini, maka kita bayar ikut RM7. Kemudian kita fikir, aku duduk makan beras mahal ni beras jati emas. Kulit dia tu mah bayar RM14. Boleh tak? Boleh. Boleh. Walaupun negeri kita dia tak minta macam tu. Boleh. Okey. Ada soalan lain? Okey, kalau tak ada kita sambut Ramadan dengan marhaban ya Ramadan. Saya ingat ada sahabat kita dah edarkan qasidah marhaban ya Ramadan. Qasidah ni tanda kegembiraan seorang hamba Allah kerana dijemput untuk meraihkan Ramadan. Di dalam hidup dia macam kita lah. Macam kita, kalau ada rezeki Allah Ta'ala jemput lah. Allahumma balighna Ramadan. Mudah-mudahan permohonan kita pada Allah hanya satu, sampaikanlah kami untuk bertemu dengan Ramadan. Jadi perempuan boleh semak boleh semak. Saya ingat semua dapat lah petang ni. Ada tak dapat. Okey baik. Diminta ulangan daripada sahabat-sahabat berkenaan dengan cara kita nak sambut Ramadan. Saya ulang balik pada akhir Syaban, insya-Allah kemungkinan Ramadan akan datang kepada kita pada hari Selasa minggu depan, insya-Allah. Bila sebut terpaca bulu rumah saya naik. Tak tahu nak cerita. Sebab nak sambut tetamu agung, kalau Allah Ta'ala bagi peluang kalau Allah bagi rezeki rasa macam nak sambut
tetamu agung untuk hadir. Sambut dengan penuh kesyukuran kepada Allah. Macam mana? Mandi awal-awal, bersiap sedia. Pakai telekung yang cantik, yang baru, bukan baru beli saya pakai sejadah yang baru basuh, pakai wangi-wangian, tunggu sampai waktu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu masuknya satu Ramadan. Maka kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai kita angkat tangan, seolah-olah kita lambai kepada sahabat yang baru datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Sapu muka kita, sapu kepala kita. Tanda orang yang bersyukur kerana diberi peluang datangnya Ramadan. Nescaya kata Nabi SAW akan terlepas dirinya daripada siksaan api neraka. Orang yang menyambut Ramadan dengan cara macam tu, sebab Nabi dengan para sahabat selalu akan buat. Kalau petang sebelum satu Ramadan tu berkumpul dengan berpakaian putih, berwangi-wangian, seronok ni macam nak raya. Jadi kita sambutlah kedatangan Ramadan seperti mana yang dicadangkan oleh baginda Nabi SAW. Ingat memperingati, bagi tahu dekat kawan-kawan, bagi tahu dekat, kan kita ada grup, petang ni satu Ramadan, siap dah kan nak pakai telekung apa kan? Kita kalau nak raya kita iron telekung kan, persiap macam tu. Nak sambut tetamu Allah datang. Okey, siapa yang tak dapat kertas ni? Ada dalam WhatsApp. Kalau semua kata buka dalam WhatsApp ni. Habis dah kau? Habis dah. Ada yang tak dapat. Satu lagi yang belakang. Ada siapa yang lebih? Ada dah lagi? Ya. Okey, baik. Terima kasih. Kalau orang yang puasa Isnin Khamis secara istiqamah, Selasa masuk ke satu Ramadan. Jadi hari Khamis, hari Isnin dia boleh dah puasa. Kalau dia orang yang istiqamah, dia boleh puasa. Dia boleh berpuasa. Dia tak pernah tinggal puasa Isnin Khamis. Tengok tahun ni takdir Allah, puasa satu Ramadan jatuh pada hari Selasa. Jadi hari Isnin terakhir tu dia boleh puasa tak? Dia boleh puasa. Dia boleh puasa. Sebab dia orang yang istiqamah. Yang tak bolehnya tak pernah puasa, ada tak boleh puasa tu. Okey, baik. Kalau biasanya di kalangan para sahabat lah, ini di kalangan para sahabat Nabi SAW. Bila sampai Ramadan, sepanjang bulan Ramadan dia akan sebut Ramadan Karim, Ramadan Karim, Ramadan Karim. Ramadan yang mulia, Ramadan yang mulia, Ramadan yang mulia. Kita jawab Allahu Akram. Allah yang lebih mulia. Ada tak jawapan yang lebih baik daripada Allahu Akram? Tak ada lagi jawapan yang terbaik, melainkan kita jawab Ramadan tak semulia seperti mana mulianya Allah. Allah itu lebih mulia daripada Ramadan. Jadi kalau kita dah sebut selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak kan? Tapi kalau nak ikut sunnah, sebutlah Ramadan Karim. Sebut Ramadan Karim, maka kita kena jawab Allahu Akbar. Allah yang lebih mulia. Tak ada lagi yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baiklah. Tengok qasidah Marhaban ya Ramadan. Qasidah ini dikarang oleh Ustaz Nizam Al-Banjari, yang mana pada kalimah teratas Marhaban ya Ramadan itu adalah satu doa dari seorang wali Allah.
yang bermaksud selamat datang wahai Ramadan, marhaban syahrul siyam, selamat datang wahai bulan puasa, nas'alullah ar-Rahman, kami berharap, kami memohon pada Allah yang bersifat pemurah, rahmatan ala dawam, kerahmatan yang berpanjangan, yang berkekalan. Nah, itu adalah doa nah. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Kira ikutlah pelan-pelan kalau kita hayati dia punya kata-kata ni lah. Karangan daripada seorang alim ni. Nah, hayati kata-kata dia. Ini bukan lagu cinta, ini lagu rindu. Nah, baik. Ar-Rahman, rahmatan ala luas, disuruh pula berhias bagi mukmin yang ikhlas, puasanya pula khawas. Itulah kemuliaan daripada Ar-Rahman buat umat akhir zaman, dikurniakan Ramadan. Syaitan diikat kuat, neraka ditutup rapat. Jika masih maksiat, nafsu mula yang jahat. Ya Mu'in bantuilah agar nafsu turabat daripada amarah kepada mutmainnah. Ya Ramadan, marhaban syahrul siyam, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Bulan ibadah, bersahur mendapat berkah, puasa peliharalah, berbuka segerakanlah. Mulakan dengan menjamah, kamar mengikut sunnah, tarawih berjamaah, tadarus kalamullah. Malam pengamat, kejarlah walaupun penat, moga engkau mendapat Lailatul Qadar yang hebat. Lengkapkan dengan zakat, jadilah hamba yang taat, hidupmu akan berkah di dunia dan akhirat. Marhaban syahrul siyam, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala dawam. Malam pertama Ramadan, beroleh nazar Tuhan, Malaikatul Rahman memohon keampunan. Pintu bernama Ar-Rayyan sudah pun dijanjikan,
malam yang penghabisan, zikrnya kemaafan. Janji Allah Ta'ala 2 saat gembira bagi yang berpuasa. Pertama ketika berbuka, kedua ketika di surga bertemu penciptanya. Ya Karim, jadikanku merasai janjimu. Ramadan, marhaban syahriyan, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala jalan. Tuhan tidak berhajat puasa si penuhkan, cuma letih dan penat, pahala pun tak dapat, lalu mendapat laknat daripada malaikat. Cepat-cepat bertaubat sebelum Ramadan tamat. Ramadan, marhaban syahriyan, nas'alullah ar-Rahman, rahmatan ala jalan. Oh ya Allah, makbulkanlah ibadah dari diri yang lemah dan juga sekalian umat. Kurniakan hadiah dengan hati yang muslim dari selain Allah dan juga Rasulullah. Dosaku yang berbukit padamlah wahai afu, umpama bayi yang baru dilahirkan oleh ibu. Hanya Allah bagiku, tiadalah sekutu. Dengan berkat nabimu perkenankan doaku. Okey, sebelah dia ada Amko Bolana nah. Amko Bolana ni bahasa Urdu. Ada orang Urdu dah. Ada, dia tak mengaku tu nah. Jadi tadi sayang marhaban Ramadan, rindu kita pada Ramadan. Amko Bolana ni rindu kita kepada Nabi SAW. Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Amko Bolana, jemputlah kami ya Rasulullah, jemputlah kami ya Rasulullah. Mudah-mudahanlah Allah Ta'ala jemput kita untuk menjadi tetamu melepaskan rindu kepada baginda Nabi SAW. Tak tahulah tak tahu nak digambarkan dengan penuh kerinduan. Dah lama tak boleh tengok dah lama tak boleh tengok Masjid Nabawi. Dah lama tak boleh menjadi tetamu Allah dan Rasul. Kerinduan ni rindu yang tidak ada penghujungnya. Mudah-mudahan kita menjadi tetamu Allah dan Rasul, dapat melepaskan rindu, menjejakkan kaki ke tanah suci. InsyaAllah Okey, siapa yang boleh ikut. Kalau boleh ikutlah. Ini perasaan rindu kepada Nabi SAW. Sana. hati marilah
dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu? Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah, hamdulillah ya Rasulullah, ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah, hamdulillah ya benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah, jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Air mata terus mengalir, hatiku tak merasa khawatir, apakah kita akan terpisah. Bentuklah cintaku ya Allah. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah, hamdulillah ya Rasulullah, tiap kali ku berjalan memandang batu di jalan, mengingatkanku batu Makkah, salam kepada Rasulullah. Tiap waktu ku ingin akan teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput Ar-Rahman. Hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah, hamdulillah ya Rasulullah, hamdulillah ya Habibullah. Tiap kali ku ingin marah,
cacian ketika dibawa. Teringat aku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah saat ku memandang bulan. Teringat peristiwa belah saat ku memandang Ka'bah. Teringat berpindahan kiblat. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, saat ku membaca Al-Quran teringatkan kekasih Tuhan. Wahyu diturun berpeluh badan, baginda Quran yang berjalan. Di saat ku ingin bersugi teringat siwa baginda Nabi. Hingga saat dijemput ilahi masih ingin bersihkan gigi. Ya Ya Rasulullah, Ya Habibullah, manakan mungkin dapat lari dari mengingatimu Nabi. Jika amalan setiap hari ialah sunnah baginda Nabi, manakan mungkin hatiku sunyi dari limpahan rahmatmu Rabbi. Jika lisanku setiap hari bersalawat padamu Nabi. Namamu kan terus terbahar di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus sholawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terbahar di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus sholawat hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terbahar di hatiku, wahai Muhammad. Moga lisanku terus sholawat
hingga saat dijemput malaikat. Namamu kan terus terpahat di hatiku, wahai Muhammad. Maka lisanku terus salawat hingga saat dijemput malaikat. Akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah, izin padanya dapat ziarah kuburkan dia di Madinah, agar roh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzakh. Amkur lana ya Rasulullah, amkur lana ya Habibullah, amkur lana ya Rasulullah, amkur lana ya Habibullah, amkur lana ya Rasulullah, amkur lana ya Habibullah, amkur lana ya Rasulullah, amkur lana ya Habibullah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Rasulullah, amkur lana ya Habibullah, hadirlah ya Rasulullah. Amkur lana, jemputlah kami ya Rasulullah. Jemputlah kami wahai Allah. Rindu sangatlah nak jumpa lah. Kalau tak dapat bertemu di dunia, moga bertemu di barzah. Kalau tak dapat di barzah, moga bertemu di mahsyar. Kalau tak dapat duduk dekat, memandangnya dari jauh. Kalau ini orang kata rakyat, akan tetapi terimalah jasadku yang semakin lemah. Izin padanya, minta izin pada Allah untuk dapat ziarah. Lama dah kita tak boleh ziarah. Lama dah umat manusia tak boleh masuk. Hampir setahun ya Allah lamanya. Allah ni kita langkah-langkah, dia pun kita dah menangis. Kita dah rindu yang teramat sangat. Agar roh beroleh syafaat dari penghulu bumi Madinah. Bagindalah penghulu bumi Madinah yang mana akan bangkit yang terawal-awal sekali. Hadirlah ya Rasulullah saatku di alam barzakh. Mudah-mudahan ada syafaat kita di alam barzakh nanti. Salatullah salamullah ala Taha Rasulullah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tanda mereka apa? Ada ucapan yang lebih indah selain daripada alunan selawat. Kalau rindu ke Rasulullah, berkasidahlah.
Kalau rindu pada Rasulullah, berkasidalah. InsyaAllah dia akan hadir dalam hati kita lebih kuat. Dan insyaAllah. Saya mohon ampun dan maaf di atas segala kekurangan diri saya, tidak sempurnanya saya, cacat celana saya. Kerana yang maha sempurna itu adalah Allah, yang maksud itu adalah Rasulullah. Sementara yang hina-hina itu adalah diri saya. Mohon sekali lagi keampunan. Maaf zahir dan batin, halalkan segala-galanya. Ramadan Karim, Ramadan Al-Mubarak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan sabirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya Allah. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat. اجعلنا من الناجحين وانصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. Kita berpisah dengan sallallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bersalam nak?